Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang-orang UMNO tertentu marah sangat dengan saya. Ini kerana pendedahan saya bahawasanya Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi sakit. Dia menghadapi kanser prostat stage 4. Dan dia baru saja menjalani pembedahan, surgery. Dan selepas ni dia kenalah menjalani treatment radioterapi ataupun kemo. Dan dalam masa 6 bulan ni, doktor akan tahu adakah dia boleh dikatakan improving ataupun lagi teruk. Sebab kadang-kadang ni kemo ni atau even radioterapi, dia melemahkan badan kita. Selepas kita menjalani, katalah dia 3 weeks kemo atau radioterapi. Dalam masa tu badan kita jadi lemah. Dan kemungkinan kanser tu akan bertambah agresif dan akan spread lagi cepat. Ataupun macam kes isteri saya. Selepas surgery, remove the cancer, menjalani 3 minggu radioterapi. Boleh dikatakan 3 minggu tu hari-hari tau, Monday to Friday. Dan selepas tu mereka tengok dalam masa 6 bulan the cancer has gone. Tapi dia kena monitor, isteri saya kena monitor 5 tahun. Sebab dalam 5 tahun tu dia boleh kembali. Dan sekira selepas 5 tahun everything okay, maknanya hospital anggap discharge lah. You get discharged after 5 years baru discharge. Dalam masa 5 tahun you are considered still under hospital care. So benda ni very hard to say lah. Saya ada kawan saya yang doktor bagi 6 bulan tak sampai 6 bulan dia dah meninggal. You know, even anak saudara saya pun baru ni lah. Very young chap meninggal. Also, so this cancer is very hard to say lah. Whether boleh cure ke tak boleh cure. And kes Ahmad Zahid Hamidi ni oleh kerana dia prostate stage 4 dan dia orang tidak mendedahkan cerita sebenar. Dan ini yang susah, dia orang they hide the facts. Dan dia beritahu everything okay. Dia sakit apa tak cerita, cuma kata minor operation. Yelah, minor operation pun kalau cancerous, removing cancerous cell tu tak minor lah tu. Sebab masalah dia bukan operation. Masalah dia selepas operation. The chemo or the radiotherapy, and adakah badan kita ni melawan kanser tu ataupun kita menjadi lagi lemah dan kanser tu pun lebih agresif. Kadang-kadang kanser tu lebih agresif, sebulan 2 pun habis kita dah mati. So anyhow, that is a story lah. Yang dia orang marah saya dedah. Pasal dia orang nak beritahu yang normal lah. Tak ada apalah. Batuk selima je lah. Inilah itu. It's actually not. Actually, Zahid is very serious. Tapi tidak semesti dia akan mati lah. Of course. Sebab dia cancerous ni, cancer punya ni bukan 100% mati. Tapi sebaliknya bukan 100% yang survive juga. Dia ada percentage. Tengok jenis kanser apa. Dan juga tengok stage berapa. Stage 1 ke, stage 2 ke. Macam ni stage 4. Macam isteri saya stage 1. Stage 1 early detection. Dan sebelum kita sedar kita ada kanser, dah detected even before kita sedar. Maknanya ini kalau dah sampai ke peringkat kita dah terasa badan dah sakit, that one is not good news lah. Anyway, diorang ni marah sebab saya dedah ni, dan diorang panggil saya ni mercenary lah, fugitive lah, fraudster ni kaki, orang Terengganu kata kaki lebong atau kaki pelawak, conman lah. So tak tahulah sebab apa dia orang tak jawab maknanya soalan yang timbul. Zahid dia sakit apa? Dan serius ke tak serius ke? What treatment is he undergoing?
after the surgery to remove the cancer, is he doing chemotherapy, or is he doing radiotherapy? What is he doing? Dan berapa minggu dia perlu menjalani this therapy sebelum boleh di-certify he's okay dan sebagainya. Itu dia tak cerita. Dia cerita Raja Petra ni fugitive lah, dia ni mercenary lah, dia ni fraudster lah. Banyak orang tak faham tau, tak faham maksud ni semua, fugitive ke mercenary ke fraudster, especially yang orang Melayu ni, di mana mereka punya tahap kefahaman ni very low. They have limited understanding of certain concept, even secular state, Islamic state pun dia orang tak faham. Yang Islam is the religion of the federation pun dia orang tak faham. Dia kata itu bermaksud Malaysia ni negara Islam. No lah. Jadi I have to explain lah gini, bagi orang Melayu especially lah. China pun, India pun sama, bukanlah semata-mata China, India ni dia orang lebih cerdik. Tak ada. Ada yang lebih bodoh pun. Anyhow, the issue is this. Kalau saya ni fugitive lah kata. Fugitive ni dianggap sebagai pelarian. Pelarian ni bukan macam pelarian Palestin atau dulu. Terengganu dulu banyak pelarian dari Vietnam sampai kita ada satu pulau. Pulau untuk nak letak ni pelarian-pelarian dari Vietnam. Lama berapa tahun dia orang ni terpaksa duduk di situ dan ditanggung oleh United Nations and all. That is different lah, pelarian. Dia maksud dia panggil saya pelarian fugitive ni, I'm a fugitive from the law. Contoh fugitive from the law ni, misalnya lah, saya beri contoh ya. Katalah saya ni dituduh melakukan sodomi ataupun meliwat staf saya di pejabat. Dan laporan dibuat dan polis cari saya. Polis nak tangkap saya kerana kesalahan tadilah, tuduhan liwat ataupun tuduhan sodomi. Maka saya lari pergi menjorok di kedutaan Turki. Saya lari pergi embassy Turki, saya minta perlindungan dari Presiden Turki. Saya menjorok dalam kedutaan Turki di Kuala Lumpur. So bila saya ni dicari oleh polis nak soal saya, nak tangkap saya, dan saya lari minta perlindungan dari embassy Turki, kedutaan Turki, dan saya tak mau serah diri, saya minta Presiden Turki ni bagi saya sanctuary ataupun perlindungan, maka itu dianggap sebagai pelarian ataupun fugitive from the law. Saya wanted dan saya lari dan saya menjorok, in this case dalam kedutaan Turki, misalan, contoh ya. Itu dipanggil pelarian ataupun fugitive. Tapi saya tidak ada kes sodomi. Saya bukan dicari oleh polis. Polis not looking for me. Tidak ada warrant arrest. Kalau cek Interpol, boleh pergi. Interpol ni dia terbuka. Dia ada website. Pergi ke website Interpol, pergi Google Malaysia, Red Notice. Red Notice Malaysia, type nama saya. Raja Petra bin Raja Kamaruddin. Tak payah letak yang mulia kat depan. Raja Petra Raja Kamaruddin pun cukup. Tak ada nama saya. Memang Interpol tidak ada Red Notice oleh kerana kerajaan Malaysia tidak memohon warrant tangkap saya. Kenapa kerajaan Malaysia tidak issue warrant tangkap atau Red Notice? Sebab I'm not wanted. Sama macam Jolo. You pergi type nama Jolo dalam Interpol. Red Notice Malaysia Jolo ataupun nama penuh dia. Tak ada, nama dia tak timbul. Sebab kerajaan Malaysia tidak memohon untuk Jolo ditangkap. Bila kerajaan Malaysia tak mohon Jolo ditangkap, maka nama dia tidak timbul dalam website Interpol Red Notice. So that's dari segi pelarian tadi, ataupun yang saya dipanggil fugitive konon lah, which is not true. That was satu penjelasan. Tentang mercenary tadi. Dia kata saya ni mercenary. Mercenary ni, katalah misalnya, saya bagi contoh ya. Katalah dulu saya duduk dalam UMNO. Aktif dalam pemuda UMNO. Lepas tu saya keluar UMNO, saya masuk PKR. Dan saya jadi setiausaha untuk pemuda PKR.
Okay, I mean the PK apa masa tu keadilan lah, belum PKR, masa tu PKN. So saya jadi setiausaha pemuda keadilan. And saya hentam UMNO, saya kutuk UMNO, saya cakap macam-macam benda tak senonoh terhadap UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO. Lepas tu saya keluar dari PKR, saya masuk balik UMNO. Dan saya bergiat di dalam UMNO menjadi exco pemuda UMNO. Dan sekarang ni pula saya kutuk PKR. Saya kutuk Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin PKR. Habis-habis saya dedah bahawasanya Anwar ni memang sah telah melakukan jenayah liwat, jenayah sodomi. Confirm 100%. Saya tahu pasal dulu saya setiausaha pemuda keadilan. Sebagai setiausaha pemuda keadilan, banyak rahsia saya tahu. So saya dedah. Yang Anwar ni bawa lari 3 bilion duit kertas bernilai RM500 dan RM1,000. 500 and 1,000 note saya bawa lari pergi Indonesia. 3 van. Saya pergi ke Muar, dari Muar ni bawa masuk, bawa kapal, bawa bot ke Indonesia, dan duit ni dipegang oleh Sukma, adik angkat Anwar, family dia. So family Sukma ni duk pegang 3 bilion duit Anwar yang bawa lari. Dan yang membantu Anwar ni ialah timbalan Governor Bank Negara Murad. Dia yang membantu. Pasal tu Murad ditangkap selepas tu. So kalau selepas saya keluar PKR, saya masuk UMNO dan saya cerita semua benda ni. Lepas tu, selepas masuk UMNO, dan saya dah kutuk PKR, saya kutuk DAP. DAP ni musuh Islam. DAP ni musuh Melayu. DAP ni nak menghancurkan orang Melayu. DAP nak menghancurkan orang Islam. DAP ni komunis. Ini saya cakap masa saya duduk dalam UMNO lah. Lepas tu, saya pula beritahu yang PAS dan Parti Pribumi Bersatu ni musuh Islam, musuh Melayu. PAS ni dan Bersatu parti rasuah. Saya kata DAP ni ialah yang sebenarnya penyelamat dan pejuang orang Islam dan orang Melayu. Kita tak boleh percaya kepada Parti Pribumi, tak boleh percaya kepada Parti PAS. Kita kena ambil DAP sebagai kawan, DAP sebagai rakan kita. Kita kena tidur dengan DAP sebab DAP lah yang akan menyelamatkan orang Melayu dan agama Islam. So kalau saya buat macam tu misalan, itu boleh dipanggil mercenary. Dan selepas kita kutuk DAP, kita kutuk PKR, kita kutuk Anwar, kita kata kita kena tubuhkan satu kerajaan bersama Anwar, bersama DAP dan bersama PKR. Sebab masa depan orang Melayu, masa depan Islam duduk di tangan PKR dan DAP. So untuk masa depan orang Melayu dan Islam, kita kena kutuk PAS, kutuk Bersatu, kita kena jilat DAP. So kalau saya bercakap macam tu, kalau saya bertindak sedemikian, lompat sini kutuk, lompat balik kutuk yang satu lagi pula dan sebagainya, itu boleh saya dipanggil mercenary. Tapi saya tak buat macam tu. Saya tak maknanya keluar UMNO, masuk PKR, kutuk UMNO, lepas tu keluar balik PKR, masuk UMNO, kutuk PKR. Saya tak maknanya condemn DAP sebagai musuh Islam, musuh Melayu. Lepas tu saya kata DAP lah yang akan menyelamatkan Islam dan Melayu. Saya tak buat macam tu. So title atau taraf mercenary tu tak layak untuk saya. So yang ketiga tu mereka yang dia orang kata ni fraudster, fraudster kaki lebong, pelawak, conman, penipu. Saya tidak menjerit no Anwar, no DAP, no Bersatu. Anwar ni ejen Amerika, Anwar ni ejen CIA, DAP ni komunis, DAP ni musuh Melayu.
musuh Islam. Lepas tu 24 jam kemudian saya kata kita perlu mengangkat Anwar jadi Perdana Menteri. Kita perlu bergabung dengan DAP. Hanya DAP saja yang boleh selamatkan negara, selamatkan ekonomi, selamatkan bangsa Melayu, selamatkan agama Islam dan sebagainya. 24 jam kemudian saya U-turn. Tapi yang sebenar, saya tipu rakyat. Saya nak suruh rakyat undi untuk kita. Jadi saya pura-puralah musuh Anwar, musuh DAP, musuh PKR. Sebab mereka semua musuh Melayu, musuh Islam. Sebab mereka akan hancurkan negara. Saya pura-pura. 24 jam kemudian saya buat U-turn. Itu dipanggil fraudster. Kaki lebong, kaki pelawak, conman, penipu. Barulah layak saya dipanggil fraudster. Macam dia orang panggil saya hari ni, Lokman kata Raja Petra ni fraudster. Fraudster ni orang tabiat macam tu. Yang benda yang saya tak buat lah, of course. So, saya menjelaskanlah tuduhan tentang saya ni mercenary lah, saya ni fugitive lah, saya ni fraudster lah dan macam-macam. So, dia kata tak mana sabar. Hishamuddin digantung. Orang ni dipecat. Orang ni digantung. Tak mana sabar dia orang boleh balik ke UMNO. Saya nak baca satu ni. Berita ni. Akhbar ni. Ya. Berita ni berberita. Ini dari Bernama ni. Ini bukan dari Harakah. Dari Bernama. Ya. Penerimaan semula bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Lokman Adam untuk menjadi ahli parti semula adalah proses biasa. Ni, tengok ni. Proses biasa. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Hassan Tok Mat berkata, Majlis Tertinggi UMNO semalam membuat ketetapan untuk menerima semula Lokman sebagai ahli biasa. Ahli biasalah. Menerima Lokman yang dipecat keahlian sebagai ahli biasa UMNO adalah proses biasa, normal. Sebelum ni pun ramai ahli UMNO yang dipecat diterima semula sebagai ahli biasa. So ramai sebelum ni pun, bukan Lokman seorang. So it's a normal thing. Kalau dipecat, kalau digantung tak ada hal lah digantung. Macam kes misalnya Tajuddin Rahman dan sebagainya. Dia digantung tapi sepatut gantung 5 tahun, tapi selepas dalam 2-3 tahun aja penggantungan dia dibatal, dia dibenar menjadi semula ahli biasa. So ini pun berita Bernama pun cerita tentang Lokman. So maknanya benda ni dibuat banyak kali mengikut Tok Mat lah. Banyak kali. And ini cerita pemecatan lah, bukan gantung. And benda ni normal lah, you know, ketetapan Majlis Tertinggi. So you see, dia tak perlu pun lembaga disiplin ke presiden dia, Majlis Tertinggi buat keputusan, you know. And macam Anwar kena pecat dulu dari UMNO masa, you know, bulan Ogos, you know, tahun 98. Dia mesyuarat Majlis Tertinggi. Bila Majlis Tertinggi itu bermesyuarat tetap pecat lah. Macam kita ambil kes Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir dulu tahun 70, 1970, selepas 13 Mei, kerana dia kritik Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri, dia dipecat oleh UMNO. Datuk Senu Abdul Rahman, Setiausaha Agung UMNO, masa tu mengumumkan mulai hari ini masa tu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad tidak lagi menjadi ahli UMNO mulai hari ini. Dan selepas tu dia dipecat. Dan apabila Tun Razak ambil alih sebagai Perdana Menteri dari Tengku Abdul Rahman, Mahathir dibawa balik sebagai ahli UMNO, walaupun telah dipecat, tapi dibawa balik. So he was reinstated as UMNO member. Tak pelik lah, benda ni telah dibuat banyak kali. Dan dia kata, kena ikut perlembagaan. Masa Hishamuddin digantung, tak ada pun melalui lembaga disiplin. Dan Khairi, Syahril, mereka semua dipecat
sebagai ahli ataupun Hishamuddin digantung sebagai ahli, tak pergi melalui lembaga disiplin. Kalau ikut perlembagaan, tak sah tu pemecatan mereka, penggantungan Hishamuddin tak sah tu, melanggar perlembagaan. So kira apa perlembagaan? Kalau nak ikut perlembagaan, sepatutnya kena ada pertandingan parti, mesyuarat agung dan pertandingan parti, dan jawatan presiden, timbalan presiden perlu ditanding. Tak boleh kata kita mengharamkan pertandingan, tak boleh haramkan pertandingan sebab perlembagaan has provision, mengikut perlembagaan ada peruntukan untuk pertandingan, untuk memilih presiden dan timbalan presiden. Kita tak boleh buat macam kononnya sultan, bila dah lantik sebagai sultan sampai mati dia jadi sultan, bila dah mati baru stop jadi sultan. This thing about lantik presiden, timbalan presiden sampai mati is langgar perlembagaan. So kira apa? Dan bukan benda ni tak buat dulu, banyak kali dah buat. Macam berita saya baca tadi, berita bernama Lokman pun dipecat, bukan digantung, dan dibawa balik. Ni boleh buat keputusan tu. And sekira maknanya nak ikut perlembagaan, bermaknanya okeylah, ada kan mesyuarat agung, PAU, Perhimpunan Agung UMNO atau PAU ataupun mesyuarat agung, dan biar ahli memilih presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden, termasuklah majlis tertinggi. Tapi kalau majlis tertinggi nak kata okey, kita nak ini adakan pemilihan top 5. Presiden, timbalan presiden, 3 naib presiden. Tak apa, boleh adakan untuk top 5 tu sebab dulu dah pilih majlis tertinggi nak buat top 5. Tapi kena adalah PAU, Perhimpunan Agung UMNO atau mesyuarat agung untuk pilih the top 5. Maknanya presiden dan timbalan presiden kena dipilih oleh ahli. Barulah ikut perlembagaan. Kalau nak ceritalah perlembagaan. And yang penting ni, akhir kalam, yang penting ni, grassroots, bila dia dengar berita yang Zaid ni sakit dan Zaid mungkin kena letak jawatan dan serah jawatan presiden kepada Hishamuddin, mereka suka. Grassroots is happy. You buat survey tengok, tak percaya. You buat survey, the grassroots is very happy dengan berita Zaid ni sakit. Bukan dia orang sedih. Dia orang tak kata, alamak, kesian Zaid ni sakit, doa Allah lah yang Zaid ni panjang umur. Tak ada. Dia orang tak pun rasa unhappy dengan berita tu. They are very happy with the berita. Bukan happy yang Zaid sakit. Of course lah, orang Islam, kita tak boleh gembira bila orang sakit. Tapi, dia bergembira bahawasanya kerana Zaid sakit, maka Zaid terpaksa serah kuasa dan kemungkinan Hishamuddin akan ambil alih. Sebab dia orang kata, kalau Hishamuddin ambil alih, bermaknanya kemungkinan besar Khairi dan Syahril Hamdan akan dibawa balik masuk UMNO. And they're very happy with that. So, kalau kata dia orang dipecat, Mahathir dipecat, Lokman dipecat, ramai dulu dipecat. Pemecatan tu boleh dibatal, can cancel, bring them back, tak ada hal. Dari tahun 70, dah 50 tahun, semenjak 50 tahun dulu dah orang dibuang UMNO, dibawa balik, starting from even sebelum Mahathir. So the point is, mereka sudah dipecat, digantung, tak ada hal. Tak langgar perlembagaan langsung kalau bawa mereka balik. And memandangkan tindakan pemecatan ataupun penggantungan tu tidak sah, tak ikut perlembagaan, is very easy untuk sahaja. Kalau Anwar tu di penjara kali ketiga di penjara kerana jenayah, masih boleh diampun, masih boleh dibebaskan dari penjara dan hari ini menjadi Perdana Menteri. Kalau itu boleh buat, yang lain ni tak mustahil juga boleh buat. So, hujah mereka ni is very weak. There's no such thing as tak boleh buat. Boleh buat. Dan nampak dari feedback lah, dari dia punya response grassroots, dia very happy. Sekiranya Hishamuddin diberi ambil alih, penggantungan dia ni dibatalkan, dia diberi jawatan presiden UMNO,
Dan dia akan bawa balik Khairi Jamaluddin, Syahril Hamdan dan mungkin beberapa orang lagi yang telah ditendang keluar atau digantung. Sebab I think the UMNO grassroots tahu mereka perlu reformasi pucuk pimpinan, especially Presiden, Deputy Presiden. And Lokman kata, kalau macam tu, kalau terpaksa Zaid letak jawatan, maka Tok Mat akan ambil alih. Cannot, Tok Mat ni banyak kes. Tok Mat ni, dia ada kes money laundering, 10 juta. Dia smuggle 10 juta masuk ke London, beli property kat London. That one is money laundering. Alasan dia, duit tu dia dapat pinjaman dari tokek Cina. Kononnya lah, duit tu dapat pinjaman dari tokek Cina. Tapi, walaupun sumber, the source of money tu dia boleh jawab, tapi dia transfer duit ni ke London ni melalui money changer, which is considered underground. Dia guna underground untuk transfer money. So, that is money laundering. Dan ada ke yang alasan yang dia pinjam duit tu dari tokek Cina tu boleh terima, tu satu hal lain. And then he's also implicated dalam kes LCS. LCS ni is 12 billion disaster. 12 billion disaster. And syarikat Tok Mat, satu dari syarikat yang terlibat di dalam projek itu. Dan ada kes di mana duit dibayar tanpa kerja dibuat. Work not done, payment made. So, payment dibuat, kerja tidak dibuat. So, bermaknanya sudah ada satu kes fraud. Fraud case. You bill for work not done and you terima bayaran untuk kerja yang tak buat. And also, ada kes payment 2 kali. Benda yang sama. You bekal benda tu, you 2 kali bill, 2 kali terima bayaran, benda yang sama, bekal sekali, bayar 2 kali. So, all this ada ni, LCS. And then, yang lebih penting, kes ni, SPRM dah siasat, SPRM dah recommend tindakan diambil, dan charge sheet sudah draft, dan duduk di atas peguam meja ini peguam negara. The charge sheet is sitting on the AG's table. Attorney General punya meja, charge sheet tunggu sign. Hanya tunggu sign. AG belum sign lagi. Dari dululah, bukan AG yang sekarang. Dari dulu lagi AG tak sign. So bermaknanya, investigation complete. Recommendation is take action. Charge sheet sudah draft. Charge sheet ni duduk atas meja peguam negara. Hanya belum sign saja. Kalau tidak, Tok Mat kena tangkap. So, macam mana nak bagi dia ganti jadi Presiden UMNO dan kemungkinan timbalan Perdana Menteri? Cannot. Skandal dia ni, as bad as Zaid Hamidi, mungkin bukan 47 charge lah. Mungkin hanya 7 charge. Tapi still, it's a crime. So, it cannot be lah yang apa dia orang duk cakap ni. Kalau sekira ni, Zaid Hamidi letak jawatan, maka Tok Mat boleh ambil alih. Cannot. Tak boleh. Kena Hishamuddin, baru boleh. Sebab Hishamuddin tidak adalah skandal, curi duit ke, rasuah ke, money laundering ke. So, selamat untuk nak bagi Hishamuddin ambil alih dari kita bagi Tok Mat misalnya ambil alih. Dan for sure, walau bagaimanapun, Zaid tidak akan setuju Tok Mat ambil alih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.